Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati dan dikasihi pengurusi Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Surau, muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafa'kan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan pada kita nikmat panjangnya usia untuk kita terus melaksanakan ketaatan padanya. Biar ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah, sihat ke semua? Alhamdulillah. Ibu-ibu sihat ke? Nampak cengeng malam ni. Baik, hari ni merupakan malam yang kedua kita tarawih, dan alhamdulillah tahun ini kita telah kembali kepada norma yang asal, iaitu kita boleh merapatkan saf. Ini merupakan satu kegembiraan dan juga keseronokan bagi kita yang setelah hampir 2 tahun ke 3 tahun kita menantikan untuk dirapatkan saf. Cumanya sedikit teguran saya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya pun taklah pandai sangat. Cuma bila kita tengok bermula daripada 1 April baru ni, saya pun tak baca apa nama yang Jawatan Kuasa Fatwa mengeluarkan arahan untuk merapatkan saf. Cuma bila dia bagi arahan untuk kita rapatkan saf, maka tuan-tuan mestilah merapatkan saf itu sebetul-betulnya. Kadang-kadang kita tak salahkan tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita terhalang untuk rapatkan saf itu kerana sejadah kita. Kan sejadah kita tu dia lebar sikit. Sejadah kawan tu lagi lebar pada kita. Jadi kerana sejadah tu dia menghalang kita untuk rapatkan saf. Jadi kita kena faham di dalam hukum fiqh, antaranya disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Bastul Kaffi fi Itmami Safi, yang mana kitab ni saya khatam dengan Al-Fadil Ustaz Rosli Osman, JK Fatwa Negeri Pulau Pinang, sebelum PKP ni lah, khatam di Masjid Daerah Jawi. Jadi di dalam kitab tersebut dia menyatakan bahawa an adami itmami saf, iaitu orang yang tidak menyempurnakan as-sufuf, iaitu saf. Kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, iaitu ada orang tanya pada dia soalan, apakah hukum bila mana seseorang itu tidak menyempurnakan saf dia, sama ada dia bengkokkan saf ataupun dia renggangkan saf dan sebagainya. Maka fa'ajaba, kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, maka aku jawab bi annal makruha, dia ba'lu bahawa berkenaan dengan adami itmami saf ni, berkenaan dengan orang yang tidak menyempurnakan saf, fahuwa makruhun, hukumnya adalah makruh. Bi annal makruha fil jama'ati, kata Imam As-Suyuti, sesungguhnya benda yang makruh yang dilakukan di dalam salat jemaah, tasqutu fadilataha, akan menggugurkan fadilatnya. Fadilat tu khilaf ulama Allah yang besar, adakah hilang 27 ataupun hilang sedikit dan sebagainya, tu kita tak bincang. Maka bila mana mai PKP, Jawatan Kuasa Fatwa suruh kita jarakkan, maka kita telah pun adam, iaitu kita telah pun tidak menyempurnakan saf. Tetapi berdasarkan kepada kaedah usul fiqh, iaitu al-makruh tazulu bil hajah, makruh itu akan hilang bila mana adanya keperluan. Bila mana mainnya satu wabak kepada kita yang kita tak boleh nak rapatkan saf, maka Jawatan Kuasa Fatwa buat satu keputusan untuk direnggangkan saf. Maka ketika itu tidak lagi dimakruhkan bila mana kita menjarakkan saf. Tapi bila mana arahan yang baru keluar supaya untuk dirapatkan saf dan kita renggang juga, maka al-makruh tazulu bil hajah itu tidak diguna pakai dah, kerana kita kena rapat dah waktu tu. Maka tu sedikit teguran lah. Kalau kita boleh rapat, kalau tak boleh juga kita duduk rapat dia lari, kita rapat dia lari, sampai kita rapat dia lari sampai ke keluar tu, dia punya takut ke Covid tu, dia tak beraya lah. Tapi tuan-tuan, insya-Allah lah, saya dan juga tuan-tuan boleh kata ramai pada kita dalam ni pernah kena dah Covid-19 ni. Demai kali yang kedua tu, dia dah tak takut dah, kena pun dia boleh buat relax. Bahkan kalau pergi jogging, hak yang kena Covid tu lagi derah daripada hak yang tak kena Covid tu. Jadi tak ada masalah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita cuba untuk taat kepada perintah ulil amri, iaitu untuk merapatkan saf dengan betul. Tak ada masalah kalau tuan-tuan rasa
benda ni mungkin tak tahulah, tapi kita kena ikutlah. Hari tu kita boleh ikut bahawa untuk dijarakkan saf, dan kita buat usaha yang agak tinggi lah, sehingga kita buat penulisan yang banyak untuk menerangkan kepada orang yang anti dengan saf yang jarak. Maka sekarang ni bila arahan suruh rapat, maka kita juga perlu berusaha keras untuk menyeru masyarakat supaya merapatkan saf, insya-Allah. Boleh ya Habibu? Insya-Allah. Baik, insya-Allah pada malam ni, tadi tu tak termasuk yang perbicaraan kita pasal nak tengok yang tu cuma nak bincang pada malam ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebelum tu kenal kot saya Muhammad bin Bakri nama, hari pelik pula siapa dia ni. Rumah tok saya kat sini je, dekat Tasik Cempedak rumah tok. Tapi menyewa di Matang Pasiak di Banak Baru. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ni insya-Allah kita nak tengok berkenaan dengan pensyariatan puasa. Fadilat puasa, kelebihan puasa tu insya-Allah kita ada sampai berbaki lagi 29 hari lagi, 28 hari lagi. Maka yang tu akan dibicarakan oleh asatizah yang lain. Cuma saya nak sentuh pada malam ni berkenaan dengan pensyariatan puasa. Jadi kita faham bahawa Ramadan min asli kalimati ar-ramdha. Dia berasal daripada kalimah ar-ramdha, iaitu syadidul har, sangat-sangat panas pada bulan tersebut, ataupun daripada asal perkataan ramid ataupun ramidha, panas sangat, sebab tu yang dinamakan Ramadan. Kita ayah-ayah ibu yang dirahmati Allah, nama bulan yang kita guna ni iaitu bulan Hijriah, ataupun pada zaman jahiliah dinamakan sebagai taqwim al-qamari, iaitu taqwim melihat kepada bulan. Kita ada dua di Malaysia, kita guna taqwim al-qamari, dan yang kedua kita guna taqwim al-syamsi. Taqwim al-syamsi kita guna untuk persekolahan, kita guna untuk gaji kita, tak yang bulan Januari pun semua tu ikut peredaran matahari. Adapun yang kita guna yang hijrah ini, kita gunakan taqwim al-qamari yang telah digunakan ratusan tahun sebelum kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena faham al-ashhur, nama-nama bulan ini, al-hijriyah ini, dia diletakkan atas dasar apa yang berlaku pada waqi' ketika itu. Antaranya bermula daripada bulan berapa lah? Bulan Islam, Muharram. Bulan Muharram iaitu yang diharamkan kerana ketika itu masyarakat Arab jahiliah mereka mengharamkan untuk berperang pada bulan itu. Bahkan diguna pakai hukum ini ketika mana agama Islam ada. Waktu itu pun diguna pakai juga, iaitu diharamkan perang pada 4 bulan, iaitu Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan juga Zulhijjah. Jadi dinamakan Muharram kerana diharamkan perang. Bahkan mai zaman Islam diharamkan pula kita buat maksiat. Bahkan al-maksiyah fi kulli halin a'zam, kata ulama. Setiap bulan pun dikira besar juga dan tak boleh dilakukan maksiat tersebut. Mai pula bulan Safar yang bermaksud sifrun, kosong. Ini kerana masyarakat Arab jahiliah akan mengosongkan rumah mereka, mereka akan pergi keluar untuk mencari bekal. Mai pula Rabi' al-awwal, kemudian Rabi' al-akhir. Rabi' al-awwal ini adalah permulaan musim bunga, iaitu pokok ataupun pohon tamar mula nak bunga. Waktu tu kata Rabi' al-awwal, permulaan musim Rabi'. Sampailah habis Rabi' al-akhir, kemudian masuk Jumadil awal, Jumadil akhir. Jumad ni dalam bahasa Arab kita boleh terjemah pada dua. Dia boleh jadi makna beku, dia boleh jadi makna kemarau. Maka Jumad ini di tanah Arab ketika tu dia berlakunya kemarau yang dahsyat. Jumadil awal, Jumadil akhir. Lepas tu Rajab. Rajab ini dianggap mulia oleh sebahagian puak, antaranya puak Mudar. Sebab tu Nabi SAW bila mana menyebutkan Rajab, Nabi akan menisbahkan ataupun menyandarkan kepada Rajabun Mudar, satu kaum ataupun satu puak yang nama dia Mudar yang memuliakan bulan tersebut. Ini kita paling kurang tahu, yang ni pun jadilah duk sebut lama dah, entah makna pun tak tahu. Lepas Rajab, Sya'ban. Sya'ban berasal pada perkataan Syi'ib, iaitu kelompok yang orang akan berimpun. Orang Arab jahiliah mereka akan berimpun pada bulan Sya'ban, berimpun untuk duduk di dalam suku kaum mereka. Orang Arab jahiliah ni kalau tuan-tuan nak tengok, mereka ni cukup ta'asub. Bahkan kalau orang Arab dia pun sendiri sampai lah ni pun ada ta'asub jugalah. Kalau tuan-tuan ada kawan orang Arab, tuan akan kenal. Mereka kalau main tempat kita,
Depa khabar negara depa paling hebat, depa khabar makanan depa paling sedap, depa khabar depa paling handsome, depa semua. Saya ada lah, baru ni ada 2 orang main rumah. Saya pun dah, depa main rumah. Bawa lah pergi jalan, pergi mandi Sungai Sedim. Kan lawa di Kedah ni. Dalam on the way tu dia duk abang kat saya lah. Pak Arab ni. Dia kata, nak bawa pergi mana? Saya kata nak bawa pergi mandi sungai. Mandi sungai. Kami punya sungai di Malaysia ni cantik abang ni. Dia kata kami ni di negara kami ada sungai daripada syurga yang paling cantik dalam dunia. Air sungai kami ni boleh minum terus. Dia tak tahu yang Sedim tu rambuh dalam jak minum juga. Saya bawa dia sampai kat Sedim tu. Dia tengok punya lawa. Kita bawa hak lawa. Dia kata tu dia lah. Dia duk ingat Malaysia ni tak ada sungai lawa pasal dia duk tengok sungai hak tepi jalan tu yang tu parit. Memanglah tak lawa. Bawa pergi dia kata lawa. Kami kata ni air sungai kami ni pun boleh minum juga. Cuma hari tu saya kalah sikit tuan ni. Tengah-tengah nak mandi tu ular lintah. Ular lintah Pak Arab tengok ular. Sopangan tengok gajah. Dia kata netang boy. Ni bukan ular ke bisa ke? Ni kalau kena mampus tak? Saya kata tak mati. Ular daun tuan. Warna hijau. Saya kata ular kalau warna hijau tak mati. Sakit sikit je. Dia kata kami di tanah Arab ni sungai kami tak ada ular. Tak tahu dia mohong saya ke mana. Kira semua nak betul ke dia. Jadi orang Arab ni dia cukup suka dengan suku kaum dia. Jadi pada bulan Sya'ban mereka akan berhimpun duduk dalam suku kaum. Untuk apa tuan-tuan? Lil isti'dad al-harab. Untuk persediaan mereka berperang. Kerana mereka suka perang. Sebab tu kalau kita baca sejarah ataupun sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan Badar berlaku bila tuan-tuan? Ramadan, lepas daripada Sya'ban. Peperangan Uhud, Ramadan. Peperangan Khandaq, Syawal. Semua ni berlaku hampir-hampir dekat dengan Sya'ban. Tu. Mai bulan Ramadan iaitu daripada satu kalimah ar-ramdha, iaitu sangat-sangat panas bulan ni. Jadi sebab itulah tuan-tuan kita kena faham. Bulan nama ni sangat panas. Kenapa Malaysia hari ni hujan? Dia sejuk. Kenapa tak panas? Kerana dia dinisbahkan nama ini kepada tanah Arab ketika tu. Mai bulan lepas Syawal, lepas Ramadan Syawal. Syawal ni kalau tuan-tuan baca dalam kitab dia ada sedikit perbahasan oleh para ulama. Saya ambil yang mudah, ada ulama kata ada satu burung yang nama dia Syal yang banyak pada bulan tersebut. Jadi dinamakan Syawal, tu jamak kepada Syal. Kemudian mai pula lepas Syawal bulan Zulqa'dah, iaitu bulan Qa'dah, duduk. Orang Arab jahiliah mereka akan duduk dalam rumah pada bulan tersebut, balik daripada perang semua duduk dalam rumah. Kemudian Zulhijjah, iaitu bulan yang Zul tu kan dalam bahasa Arab mempunyai, Al-Hijjah mempunyai haji. Orang Arab jahiliah mereka telah pun melaksanakan haji, cumanya mereka punya haji itu tidaklah sama seperti kita. Bahkan yang disebutkan di dalam Al-Quran, orang Arab jahiliah ketika mana mereka tawaf Kaabah, mereka di dalam keadaan tidak memakai walaupun sehelang benang. Sehelai benang tu tak pakai terus. Dalam keadaan mudah kita kata keadaan telanjang. Dia tawaf Kaabah tu. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Taala kata pakailah pakaian yang terbaik bila mana kamu nak pergi ke rumah ibadah kamu. Tu. Jadi pada bulan ni tuan-tuan, bulan Ramadan, mai pula kepada orang Melayu kita buh nama puasa. Nama puasa ni kalau tuan-tuan buka lah, dulu-dulu punya orang bicara ni, dia kan kita tanah Melayu, Indonesia, kita ni dulu ni agama orang dulu ni adalah agama Hindu. Kita faham tu. Jadi digunakan nama-nama ni ada sedikit yang dekat dengan mereka, iaitu dia ada nama bukan opa lagi, silap pula ni. Tu opa hak orang perempuan tengok Korea tu. Bukan, ini dia nama dia upa wasa ataupun upa wava, lebih kurang gitulah. Upa ni makna dia mendekatkan diri, wasa ni mendekatkan kepada yang maha agung. Tu dia kata upa wasa, dan akhirnya diubah jadi puasa, lepas tu jadilah puasa. Kan tu. Adalah kalau tuan-tuan orang yang belajar bahasa ni dia akan faham. Antaranya Tuhan. Mai mana kalimat Tuhan tu dia berasal pada perkataan tuan. Tuan kemudian dia jadi Tuhan. Tuan kita. Tu. Adalah antaranya kalau Ustaz Rosli Osman dia rajin lah bahasa-bahasa Melayu ni, antaranya yang dia kata mai mana perkataan kelam kabut ni, dia berasal Ustaz Rosli Osman lah dia punya kata, dia kata mai pada perkataan
al-ankabut, kal-ankabut. Kan lebah-lebah kalau dia lari tu kelang-kabut dia lari. Orang Arab panggil lebah-lebah ankabut. Maka kita panggil kelang-kabut. Atau lebih kurang gitulah. Jadi tu daripada bahasa Melayu dia. Yang ni yang disebutkan oleh Kiai Ahmad Muwafiq dan juga Syekh Muhammad Jadul Maula. Mereka menyebutkan bahawa perkataan puasa ini datang pada perkataan ataupun perkataan Sanskrit yang dasar daripada dulu ni upawasa. Lebih kurang gitulah. Yang ni tak penting pun tuan ni. Tak penting. Cuma kita nak tengok sejarah pensyariatan puasa ni. Sebelum puasa Ramadan ini disyariatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat mereka diperintahkan untuk berpuasa dua jenis. Yang pertama disyariatkan puasa sebanyak 3 hari pada setiap bulan, dan yang kedua diperintahkan untuk berpuasa Ashura sebelum bulan Ramadan. Bahkan disebutkan dalam kitab baginda Nabi dan juga para sahabat mereka berpuasa hampir 17 bulan gitu. Yang berpuasa 3 hari pada setiap bulan, dan juga 2 lah puasa 3 hari pada setiap bulan, dan juga puasa Ashura. Ini berdasarkan kepada disebutkan di dalam para sahabat menyebutkan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayamin min kulli syahrin. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu berpuasa pada setiap bulan 3 hari. Wa yasumu yauma Ashura, dan berpuasa pada hari Ashura. Itu perbahasan yang kita bicarakan pada bulan Muharram tu. Kemudian bila mana dah puasa dua jenis ni, barulah disyariatkan puasa pada 10 Sya'ban tahun kedua hijrah. Yang ni bermakna tuan-tuan, Nabi SAW duduk di Mekah Al-Mukarramah sampai umur 53. Kemudian Nabi umur 53 hijrah pi ke Madinah. Maka kita faham Nabi berpuasa ketika umur 55. 53 pi hijrah ke Madinah 2 tahun lepas tu baru disyariatkan puasa. Nabi puasa umur 55. Maka kita kira-kira pimai-pimai, Nabi hanya berpuasa seumur hidup beliau hanyalah 9 kali sahaja. Tahun ke-10 hijrah, mula tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10 hijrah. Tahun ke-11 hijrah Nabi wafat. Jadi Nabi puasa 9 kali. Kita puasa lebih lagi daripada Nabi SAW, kerana Nabi lah kita dapat puasa daripada kecil. Nabi lah yang membawakan syariat ini, yang menyampaikan syariat puasa ini kepada umatnya, iaitu umat baginda Nabi SAW. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Kitabul Majmu' fi Syarhil Muhadzab, bahawa Nabi berpuasa 9 kali. Adapun sebelum disyariatkan puasa Ramadan kepada umat baginda Nabi ni, umat-umat yang terdahulu pun mereka berpuasa juga. Antaranya kalau tuan-tuan tengok puasa Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud dia berpuasa, sejarah ataupun pensyariatan puasa di zaman Nabi Daud, mereka kena puasa seumur hidup. Oh, dahsyat lah tuan. Seumur hidup, iaitu 2 hari sekali. Berdasarkan hadis Nabi kata ahabbus salati ila Allah, sembahyang yang paling Allah Taala suka salatu Daud alaihi salam, sembahyang Nabi Daud alaihi salam. Wa ahabbus siyama ila Allah, dan juga puasa yang paling disukai oleh Allah Taala, siyama Daud, iaitu puasa Nabi Daud alaihi salam. Macam mana puasa Nabi Daud? Yasumu yauman, dia puasa sehari, wa yaftiru yauman, dan buka satu hari. Yang tuan buka dalam kitab, mereka kena puasa seumur hidup mereka. Kemudian tuan-tuan tengok pula puasa Sayyidatuna Maryam, yang mana Maryam ni kita faham dia ibu kepada Nabi Isa alaihi salam, yang melahirkan Nabi Isa tanpa suami. Akhirnya bila mana tanpa suami ni, orang duk tak tanya kat dia ni, macam mana hang boleh melahirkan Isa ni? Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam bagi tahu kepada Maryam suruh puasa. Cumanya puasa pada zaman ataupun pada Sayyidatuna Maryam itu adalah dia kata inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya, kan?
Puasa dia ni akan terbatal bila mana dia bercakap dengan orang. Tu. Jadi dia tak boleh cakap tu. Cuba para ulama bincang dalam bab ni, ulama kata dia hanya tak boleh bercakap dengan manusia, tapi dia bercakap dengan malaikat Jibril alaihi salam, dan dia boleh bercakap dengan binatang. Cuma dia tak boleh cakap dengan manusia sahaja. Dan akan terbatal puasanya bila mana dia bercakap dengan manusia. Tu puasa Sayyidatuna Maryam. Kemudian kita tengok pula puasa Kristian. Mereka ni tuan-tuan, mereka juga diberikan puasa. Kalau kita tengok Kristian ni, mereka antara agama yang besar lah, Kristian lah ni. Walaupun Islam antara agama yang paling cepat berkembang, nombor satu, paling cepat berkembang di dunia ni. Tapi kita kena faham, di Malaysia kita kalah dengan agama Kristian. Di Malaysia agama dakwah ni ada dua. Bukan yang boleh dakwah, agama yang dia punya konsep dia ni kena dakwah. Satu agama kita Islam. Yang kedua, agama dakwah juga adalah agama Kristian. Tuan-tuan cuba tengok statistik orang Cina. Saya tak mahu sebut lagi orang bangsa lain, kita sebut bangsa Cina. Bangsa Cina yang memeluk agama Islam adalah di Malaysia ni lebih kurang 42,000. Ramai sebenarnya, bagi kita tak tahu. Bangsa Cina yang masuk agama Kristian, tuan-tuan tahu apa? 700,000. Kita kalah 16-1. Rugi. Memang kita masalah itu kerana bila ditanya kepada orang Cina, sebelum mereka masuk Kristian, pernah tak pergi gereja? Majoriti bangsa Cina akan kata mereka pernah pergi gereja. Tanya mereka pernah pergi masjid tak? Kalau pergi masjid tak dan masuk, kena pandang macam dengan pelik dah. Pandang pedia ni. Kan kita dakwah kita tu kurang sikit. Walaupun di dunia ni statistik dia agama Islam tu berkembang paling hebat. Orang Kristian, mereka ni pecahan daripada agama Nasrani. Kita nak faham. Mereka ni yang saya tengoklah dalam kitab mereka sendiri. Dulu kami di pondok kita ada belajar Bible. Bukan nak jadi Kristian, cuma kita belajar perjanjian lama dan juga perjanjian baru tu di pondok dulu. Yang itulah yang supaya kita boleh tahu sedikit sebanyak agama mereka. Tuan-tuan tengok cara mereka puasa. Yang saya tengok ada kitab mereka sendiri lah, bukannya daripada ulama kita, daripada mereka sendiri. Antaranya mereka ni diwajibkan puasa pada hari yang tertentu sahaja. Dan mereka ni ada puasa mereka yang hanya tak boleh makan daging, yang lain boleh makan. Ada puasa begitu. Ada juga puasa mereka yang tak boleh makan apa pun, melainkan mereka boleh minum air. Kalau kita boleh puasa lagu tu, lega dah. Buat air lengkong ke, kenyang apa tu. Mereka tak boleh makan, tapi boleh minum. Mereka tak boleh makan daging je, yang lain boleh. Dan mereka juga ada hari yang mereka kena makan sayur dengan air saja, puasa mereka tu. Kemudian puasa mereka ni, tarikh dia macam kita ni, Ramadan ni, siapa yang bagi kat kita tarikh Ramadan ni suruh kita puasa? Berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis dia. Nabi kata bila mana kamu nampak anak bulan, idza ra'aitumul hilala, bila mana kamu nampak anak bulan, maka kamu kena puasa. Dan kita lepas tu di Malaysia ni kita buat kaedah pencerapan anak bulan. Tapi kadang-kadang kita tak nampak anak bulan, Nabi kata fa in ghumma alaikum, bila mana tak nampak anak bulan maka kamu kira Syaban bagi cukup 30 hari. Maka ni ahli falak mereka akan kira lah di Malaysia ni. Cuma di Malaysia ni dulu pernah jadi Perak raya awal macam mana tu kan, Perak yang raya awal tahun 70-an tu, kalau tak salah saya. Ayah-ayah dengan ibu mungkin sempat lah yang Perak raya awal. Tapi lah ni tak berlaku dah, kerana telah pun dibuat pada tahun 1994 persepakatan bukan sahaja di negeri-negeri di Malaysia, bahkan di Asia, iaitu Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga Brunei. Mereka buat satu kesepakatan untuk pencerapan anak bulan tu sekali, pada 3 bulan. Kita rasmi 3 bulan, Ramadan, Syawal dengan Zulhijjah. Yang lain dicerap juga tetapi tidak secara rasmi. Yang diumum 3 bulan ni. Baik. Orang Kristian ni pada tahun 1996, waktu tu umur saya lebih kurang 3 tahun kot. Kanyak ni, beringuh tu. Waktu tu, zaman tu, nama dia Paul Paus nama dia. Bukan ikan paus, Paul Paus nama dia. Dia ni telah menukarkan peraturan puasa dia. Kita tengok kita puasa kita ni ada syurut al-makhsusah,
syarat-syarat yang tertentu, kita ada arkanus siyam, kita ada rukun-rukun puasa yang tak mampu kita nak langgar peraturan-peraturan tu. Tetapi orang Kristian, mereka buat penetapan puasa tu tarikh mereka sendiri dan mereka buat peraturan sendiri. Tahun 1996 baru lagi ditukar peraturan tu daripada puasa yang ketat peraturannya jadi puasa yang tidak ketat peraturan itu. Maka bahkan Kristian mereka ada juga yang dinamakan sebagai puasa sebahagian. Puasa sebahagian ni mereka hanyalah puasa 1 jam ataupun 3 jam sahaja. Sejam. Ni kita pun puasa berapa jam ni, tak makan, tak minum. Orang Kristian dia puasa teratur. Di sebab itulah Kristian ni dia bahagi puasa pada 3. Ada puasa Musa nama dia, ada puasa Yesus, ada juga puasa normal. Kalau puasa Musa dia kena 40 hari 40 malam tak makan dan tak minum, kira mati begitu lah. Yang kedua daripada puasa Esther, iaitu 3 hari 3 malam tak makan. Dan yang ketiga daripada puasa Yesus, iaitu 40 hari 40 malam juga untuk puasa daripada tu. Kemudian daripada puasa normal, iaitu tak makan tapi minum, dan daripada juga puasa sebahagian yang mereka hanya puasa 1 jam ataupun 3 jam sahaja. Ini orang Kristian puasa mereka yang dibuat oleh mereka sendiri. Dan yang ketiga, yang keempat tadi, kita tengok pula orang yang puasa ni adalah Yahudi. Yahudi ni mereka pun macam tu juga, cumanya mereka puasa, mereka tak boleh makan dan tak boleh minum terus. Macam Kristian tadi dia macam-macam sikit. Orang Yahudi dia tak boleh makan, tak boleh minum macam kita, cuma mereka puasa hanya 6 hari saja dalam setahun, ataupun mereka hanya puasa 4 hari dalam setahun. Orang Yahudi ni dia diistilahkan dalam bahasa Arab kita panggil sebagai Banu Israel. Yang imam kita baca tadi, nama apa atas imam kita? Ya? Hamzah. Masya Allah, suara sedap saya ni kalau duduk belakang dia kira apa nama berdetak apa jantung kita ni seronok. Hafal kot 30 juzuk. Dahsyat tuan ni, tak nampak pada kecil ya. Saya yang nampak pada kecil kan juzuk amma pun tuan-tuan jangan duk tebuk. Boleh pi tak tahu. Ni alhamdulillah tuan ni, saya kira sebab juga lah mayang ni kita yang celek ni tuan ni tak boleh hafal 30 juzuk macam ni pun. Insya-Allah. Kita doalah mudah-mudahan kalau kita tak boleh hafal pun anak kita dapat. Tak boleh dapat ke anak cucu kita insya-Allah. Tu imam kita tadi tuan ni. Dia baca surah Al-Baqarah. Saya tak hafal tapi duk mengaji tu faham-faham gitulah. Berkenaan kisah Bani Israel, betul tak? Kan? Diceritakan Bani Israel ni memang satu ataupun satu kaum yang ketegak tuan ni. Bani Israel disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dua orang Al-Imam Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli meninggal, disambung oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dia menyebutkan bahawa Bani Israel ni daripada keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Depa ni dalam bab mengubah ni nombor satu. Dalam bab mengubah ni. Walaupun ada Bani Israel, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Qadar dibicarakan bagaimana kenapa yang dihadiahkan kepada umat kita Lailah Al-Qadar, kerana ada di kalangan Bani Israel yang ibadah mereka 80 tahun sekelip mata pun tak pernah buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Kita tak mampu kerana umur kita yang pendek, maka dikurniakan Lailah Al-Qadar. Tuan-tuan tengok pula dalam kisah yang dibacakan oleh tu imam tadi, Bani Israel walaupun Allah Ta'ala bagi kepada nikmat yang banyak, nikmat antaranya yang disebutkan, yang dibaca oleh tu imam kita tadi, mereka ni nak tengok Allah Ta'ala. Kan mereka kata macam mana ayat dia, lan nu'mina hatta narallah. Macam mana mula-mula ni? Wa idh qultum ya Musa. Wa idh qultum ya Musa, bila mana dikatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami takkan beriman dengan kamu ni, dengan apa yang kamu nak bawa ni, sehinggalah kami lihat Allah Ta'ala ni dengan mata kasar kami, nak tengok Allah ni. Maka akhirnya Allah Ta'ala bagi ikat mereka, ayat betul ya, fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Saya tak hafal Quran, kita tanya dia bawah. Allah Ta'ala bila mana mereka nak tengok Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bagi kat mereka petir tuan ni. Fa'akhadhatkumus sa'iqah, petir lah tu mati habis mereka. Wa antum tanzurun, kamu pun tengok yang kami sambak petir mati habis.
Lepas tu ayat tu, lepas ayat tu, summa ba'atsnakum, kemudian kami hidupkan balik. Bagi mati, bagi hidup balik lah tu. Nak tunjuk kekuasaan kami ni. Apa tu? Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum, kami hidupkan kamu balik selepas daripada mati kamu tu. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu ni di kalangan orang yang bersyukur, tapi tak syukur juga. Allah Ta'ala bagi nikmat macam-macam ni kepada Bani Israel. Antaranya nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada Bani Israel, mereka jalan ni awan lindung. Dalam Quran apa macam mana yang Ghamam tu, macam mana ayat ni? Ghamam. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, bila mana mereka jalan ni tuan, awan lindung mereka. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, turun pula Allah Ta'ala bagi makanan al-manna was-salwa kepada mereka. Tetap tak beriman. Mereka minta pula lepas diturunkan manna was-salwa tu, mereka minta wa idh qultum ya Musa, macam mana yang yukhriju min baqliha tu, ayat tu mula-mula tu, wa idh qultum ya Musa, ada alan nasbiru ala ta'amin wahid, kami ni dah muak dah dengan makanan manna wa salwa saja ni. Betul? Wa idh qultum ya Musa, kan? Ha, bagi tahu kepada Tuhan kamu wahai Musa, untuk keluarkan min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha, bawa keluar ni bawang-bawang ke apa yang ada dalam tanah ni, bawa keluar dekat kami. Oh, dahsyat antara Bani Israel ni. Akhirnya Allah Ta'ala bagi mereka jatuh miskin. Ketika mana Allah Ta'ala suruh mereka pergi di Mesir untuk cari makanan tersebut, maka dijatuhkan hukuman miskin. Ni Bani Israel, mereka ni tuan-tuan, mereka ni pernah dikurniakan oleh Allah untuk puasa pada bulan Ramadan. Bila mai bulan Ramadan, cuaca yang sangat-sangat panas, mereka pergi ubah puasa bulan lain. Tu dia. Mereka tengok bulan Ramadan ni panas sangat di tanah Arab ni, mereka ubah puasa pergi bulan lain yang sejuk sikit. Mereka rasa sejuk tu pun mereka tak mampu, mereka ubah pula bulan lain. Maka ini kelebihan yang diberikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mailah ujian yang macam mana pun kepada kita, mailah bulan tu keadaan cuacanya macam mana pun kepada kita, kita tak pernah ubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu pensyariatan yang juga agama dan juga apa umat-umat yang terdahulu ni mereka juga berpuasa. Cumanya puasa mereka itu agak lain dan puasa kita ni agak diringankan. Ada puasa orang Yahudi ni tuan-tuan, mereka kena puasa tahu tak macam mana? Kita kena puasa bermula daripada terbit fajar sampailah ila ghurubi syams, sampai tenggelam matahari. Mereka puasa kalau tidur pukul 10 tak lagi, bangun pukul 11 kena tahan makan dah, tak boleh makan dan minum sampai tengah hari esok. Tu mereka punya puasa. Jadi kita kalau pukul 10 tidur, pukul 11 bangun dan lagi moreh. Tidur pukul 12 bangun pukul 1, moreh lagi. Tu yang bulat-bulat tu. Saya lah bang, saya lah yang bulat ni. Jadi kita boleh makan lagi. Adapun mereka tak boleh makan daripada situ, dan bahkan mereka tidak dibenarkan berkahwin. Dipanjang lagi lah pensyariatan dia. Jadi ini menunjukkan tuan-tuan, jangan jadi seperti Bani Israel yang banyak mempersoalkan waqtilafihim ala anbiya'ihim, dan mereka ni banyak selisih pandangan mereka dengan para anbiya mereka. Maka begitu juga tuan-tuan, kita didik diri kita dan asuh diri kita untuk berpuasa pada Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan untuk kita merasai bagaimana fuqara, bagaimana masakin, bagaimana orang miskin tu merasai kelaparan. Di antara hikmah Allah Ta'ala menurunkan puasa ni tuan-tuan, tak lain dan tak bukan untuk kita faham bagaimana orang yang tak makan tu. Tapi kalau kita buka puasa, kita makan sampai kenyang 3 hari, itu kita takkan faham bagaimana apa yang dirasai oleh orang fakir dan miskin. Bila mana perasaan ni ada tuan-tuan, tak makan, rasa teruk dan sebagainya, maka kita akan ada satu semangat dan juga dorongan untuk membantu fuqara dan juga masakin di tempat kita ni. Jadi itu di antara hikmahnya. Maka berbelanjalah di dalam bulan Ramadan ini dengan perbelanjaan yang hemat dan juga dengan membazir. Kita hari ni kalau pergi bazar Ramadan tak boleh beli apa, punya ramai. Tapi alhamdulillah masjid dan juga surau pun ramai juga. Jadi
kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala mengekalkan kita untuk istiqamah melakukan ibadah sehingga akhir bulan ini. Dan insya-Allah saya doakan orang yang berada di hadapan saya dan orang yang tak mai pada malam ni, untuk kita tak kena sebarang penyakit pada bulan ni. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tarawih sampai hujung bulan. Kalau kena Covid 7 hari tak boleh mai, 5 hari tak boleh mai, sakit ke dengan tu imam suara sedap tu ni, 5 hari duduk di rumah tu, rasa tak tenang lah juga kan. Jadi saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan semua diberikan keafiatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh melaksanakan ibadah tarawih ni hingga hujung bulan Ramadan ni. Amin insya-Allah. Ditakat tu dulu tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.